Sapu bersih guys. Haha. Okey. Macam memang diorang buat apa ni, satu perubahan besar-besaran lah untuk musim yang akan datang ni. Itu ialah news yang telah dikeluarkan oleh Sabah FC sewaktu video ini dirakamkan ialah pada 16 minit yang lepas. Jadi selamat datang ke SRTV guys. Ini adalah perkongsian terkini untuk perkembangan Sabah FC. Dan ini adalah merupakan satu perkongsian yang cukup penting yang aku rasakan daripada video-video sebelum ni, kerana video sebelum ni kita lebih menganggarkan mengikut pengalaman dan pendapat kita saja tentang status-status pemain Sabah FC. Tapi apa yang menariknya pada video kali ini, seperti mana ramai anda yang sudah tahu, kerana Sabah FC Football Club sendiri telah mengeluarkan statement mengenai status pemain kita yang bakal didaftarkan untuk saingan bola sepak yang akan datang 2026-2027. Dan dia satu benda yang cukup mengejutkan bagi aku. Pilihan perlepasan pemain tu yang dilepaskan tersebut, dan aku tengok benda ni ada positif dan negatif dia. Itu yang cuba ingin aku kongsikan lah pada video kali ni, dan aku ingin mendengar pendapat anda lah mengenai apa yang telah dilakukan oleh Sabah FC di atas pengumuman ini. Dan seterusnya kamu perlu dengar juga pendapat aku sebelum kamu meletakkan pendapat anda di ruang komentar di bawah. Pasal bagi aku ini adalah the most important news yang pernah dikeluarkan Sabah FC yang memang kita sendiri nantikan lah. So first of all, macam katakanlah, this kind of news ada positif dia, ada negatif dia untuk kita semua. Tapi aku cuma ingin mengucapkan ribuan terima kasih terhadap pengurusan Sabah FC kerana finally tampil semula, hidup kembali untuk berkongsi mengenai maklumat terkini Sabah FC, kerana last kali news yang dikeluarkan oleh mereka ialah pada 21 Jun. Untuk satu klub sebenarnya memang cukup lama lah tidak mengeluarkan sebarang perkongsian, kerana klub-klub lain busy memberi perkongsian terkini, baik klub top 3, baik klub mid table, baik klub di bawah kita pun seringkali juga mengeluarkan benda-benda yang melibatkan perancangan mereka. So okay guys, aku mulakan dulu dengan siapa-siapa yang dilepaskan. So kamu dengar nama ni ramai ni So antaranya memang sudah kita tahulah. So apa yang aku sebut ni bakal berulang, tapi there's a few surprises lah yang mungkin kita akan rasa macam, kenapa dia ni dilepaskan? Tapi itu akan aku beri pendapat aku. Okay, Ape Fergustiani ini yang sudah diumumkan tidak lagi bersama Sabah FC . So Ape Fergustiani, Gary Steven Robert, S. Kumaran, Jafri Chu yang lately ni dikaitkan dengan Melaka, Maxius Musa, sekali lagi dilepaskan, Dean Pelicanos, ini kita tahu, Ernesto Pumipa, Belfort, Chris Ondong Emba, Syarul Nizam Rahman, Richie Stevenson dan juga Amir Jeff Anjam. Cukup banyak nama-nama yang bilang orang cukup besar bersama Sabah FC beberapa musim tersebut yang terdahulu, yang memberi sumbangan yang cukup signifikan juga tentang kehebatan Sabah FC lah pada 3 musim yang terawal tersebut, di mana kita seringkali berkedudukan tangga ketiga. Cuma mereka tidak akan kembali menabur bakti pada musim yang akan datang. So untuk pemain yang kekal pula yang akan bersama Sabah FC setakat ni ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay, Damien, Ramzi, Rawilson, Ardinesh, Ingham, Harit, Dominic, Farhan, Darren Lock, Sifu, Zekli, Fakrul dan juga Rusdi. So the only nama yang aku interested, yang aku rasa good decision from Sabah FC ialah Damien, Ingham, Dominic, Farhan, Darren Lock dan juga Sifu, dan of course Fakrul lah. Tapi Fakrul tu kalau nama yang aku rasa patut kekal bersama Sabah FC, dia di bawah list aku lah, lebih kurang macam tu. Jadi 13 pemain yang diumumkan akan bersama Sabah FC pada musim yang akan datang. Itu adalah nama yang telah aku sebut tadi. Tapi aku akan mulakan dulu dengan nama-nama yang telah dilepaskan yang dilepaskan oleh Sabah FC. Awalnya aku ingin menyentuh mengenai nama seperti Gary Steven Robert, Kumaran, Jafri Chu,
Macam 3 ni je lah. Aku cuba cek sekali lagi. Okay, Gary, Kumaran, Jeffrey Chu. Ya, 3 nama ni aku rasa quite surprise lah. Sabah FC lepaskan mereka. So ini untuk pemain tempatan dulu. Tempatan maksudnya Malaysia. Kerana bagi aku ketiga-tiga pemain ni dia cukup signifikan untuk bersama Sabah FC. Ini pandangan aku saja as a sub player bagi memastikan lagi tiap rotation yang kita lakukan masih boleh mengekalkan tempo perlawanan. Lebih kurang macam tu lah. Masih mampu untuk melakukan sesuatu dalam perlawanan tersebut. Antaranya sini yang ingin aku perhatikan adalah Jeffrey Chu lah, di mana kita pernah chop beliau as a super sub Sabah FC selain daripada Farhan Roslan. Jadi bukan satu benda yang cukup mengejutkan untuk aku. Aku tahu Gary tidak berapa ramai orang suka, tapi aku lebih memerhatikan Gary adalah satu individu yang cukup berpengalaman yang patut bersama Sabah FC bagi membantu rekan-rekan yang lain, rekan-rekan mungkin yang muda yang lain tentang bagaimana untuk bermain physically, mentally di sepak bola sepak tempatan kita ni. Pasal kalau aku tengok dari segi yang dikekalkan di sini, kalau kamu cakap dari segi pengalaman tentang pemain yang kita 13 pemain yang aku sebut tadi, aku cuma memerhatikan macam Dominic, Sifu, Farhan, Darren Lock, Inham, itu saja. Tidak cukup sebenarnya. Kita perlu lebih ramai orang yang berpengalaman untuk membimbing rakan-rakan yang lain. Tapi aku faham kenapa keputusan ni dibuat, kerana untuk Gary aku lebih memerhatikan dia injury prone. So macam tak guna juga. Lebih kurang kalau kita bayar gaji orang tapi kita tidak menggunakan dia punya kebolehan, macam rugilah sebenarnya. So aku faham di situ kenapa dia dilepaskan. Kumaran, dia ni aku minat sewaktu dia bersama PJ City, tapi aku tak tahu kenapa apabila dia beralih ke Sabah FC, persembahan tersebut tidak dapat diulang kembali bersama Sabah FC, di mana kita tahu kelibat dia pun tidak sering kali digunakan as a starting 11. Tapi sebenarnya aku katakan tadi, untuk pemain rotation, dia cukup bagus lah untuk Sabah FC. So itulah kekurangan kita sekarang ni lah dari segi rotation player. So untuk pemain import pula, Dean Pelicanos, okay, tak apa, aku memang tak red player ni. Very sorry untuk anda yang meminati Dean Pelicanos. Ernesto Pumipa, Chris Ondongomba, macam mana mau cakap apa? At first aku minat sangat Chris Ondongomba ni. Even pada video sebelum ni aku memuji dia ni satu player yang cukup kreatif dan mempunyai vision yang cukup bagus. Tapi mungkin rakan sepasukan tidak boleh bermain cara beliau bermain. That's why kenapa ada drop sikit selepas beberapa perlawanan yang setelah beliau memberikan aksi yang cukup bagus, tapi dalam lepas tu perlawanan dia drop. So aku tidak menyalahkan Chris Ondongomba sebenarnya, kerana aku beranggar dan aku rasa memang yakin kerana tidak ada satu player kita pun yang boleh beraksi seperti mana level beliau. Lebih kurang macam itulah. Dan untuk yang lain-lain tu, Ernesto Pumipa, aku lebih concern kepada umur, tapi aku respect dia punya pengalaman. Belfort terbukti bagus, tapi kalau tengok dari segi reputation dia, walaupun dia pernah bermain di saingan Liga Super, tapi dia tidak cukup mantap. So maksudnya dia bukan Super League proven lah untuk pemain import. So ada satu lagi kan yang pemain import dari Spain tu, kenapa tiada, aku nak nampak nama dia di sini, tapi dia pun tiada nama dia di atas juga. Okay, so itu aku no comment lah. Tapi untuk yang satu lagi pemain tu pun sebenarnya aku pun kalau boleh cari orang lain lagi lah. Pasal my concern for him is dia punya umur juga sebenarnya. Aku tahu beraksi di saingan Liga Super ni, sebenarnya umur bukan satu ukuran. Pasal kalau kita tengok pemain-pemain lain pun, walaupun berumur tapi masih mampu memberikan persembahan yang cukup bagus. Tapi apa yang aku kaitkan di sini adalah status dia as a pemain import yang tidak boleh beraksi selaku pemain import, membuatkan dia bukan Super League proven. Itu yang aku kaitkan di sini. So dikenakan lagi dengan umur dia macam tu, lepas tu cara permainan dia lagi macam tu, so akhirnya tidak menjadi seimbang sudahlah. So basically I have no problem lah untuk memerhatikan pemain-pemain import ni dilepaskan juga. So untuk pemain-pemain Sabah FC sekarang ni, aku suka Ingham masih kekal bersama Sabah FC.
pasal dia adalah antara pemain yang mendapat kecaman yang cukup besar sewaktu permulaan bersama Sabah FC, tapi telah memberi satu impact yang perubahan yang besar lah. Okay, dia aku boleh katakan adalah salah seorang pemain import yang Super League proven, yang bagi aku sepatutnya kekal bersama Sabah FC. Dan kalau dia tidak mahu pun bermain Sabah FC, at least dia ni patut menyertai klub-klub yang lebih besar daripada Sabah FC. Tapi di sini aku bertuah lah, aku merasakan kerana Ingham masih lagi ingin kekal bersama Sabah FC. Mengekalkan Sifu juga merupakan satu decision yang cukup bagus, walaupun aku boleh labelkan dia ni as a injury prone player juga. Tapi the way I look at him, kalau kita, pasal dulu banyak pemain import tau, so rotation tu terlalu besar. Jadi untuk adanya dia saja selaku pemain import yang berada di midfield, so membuka lagi ruang untuk dia lebih kerap digunakan as a starting 11 pada musim yang akan datang. So mudah-mudahan apa yang kita nampak sewaktu dia bersama Kelantan dulu boleh dikembalikan untuk persembahan beliau bersama Sabah FC bagi musim yang akan datang. Tapi again, I'm really concerned dengan dia punya status injury dia lah. Lebih kurang macam. Tapi aku mau dia kekal juga kerana bagi aku dia Super League proven, walaupun bukan berada di level yang kita inginkan. Pengalaman dia pun cukup bagus. Dan yang aku paling suka di sini adalah Dominic Tan lah. So dia impact dia besar sangat tau bila kau lepaskan kapten utama kau untuk tidak bersama klub kau. Apatah lagi apabila melihat dia beralih ke pasukan lawan kau, Rio Rivalry. Itu adalah merupakan satu tamparan yang besar lah. Tapi kalau dia berpindah ke klub di luar Malaysia is a different story. So untuk mengekalkan kapten di dalam squad ni adalah merupakan satu decision yang cukup bagus. At least ia masih boleh mengekalkan moral pemain-pemain Sabah FC, 13 pemain Sabah FC yang ada sekarang ni lah. So the rest of course Damian, ini aku tidak ada ragu-ragu lah. Aku rasa memang dia kekal bersama Sabah FC dan persembahan dia pun aku tidak ada sebarang komplain. Kalau ada apa-apa kesilapan dia pun is a normal for a goalkeeper untuk buat semua tu. Kalau kita tengok percentage dia daripada kesilapan dan juga save yang dia lakukan, percentage save tu lebih besar daripada kesilapan. Itu aku tengok di main lane. Seterusnya Roy Wilson, bukan yang aku inginkan segandingan dengan Dominic Tan, tapi ini kalau yang kita ada bagi aku cukup bagus lah untuk pasukan yang berada di mid table. Itu pandangan aku, mid table. Tapi kalau mau bersaing top 5, top 3, ini bukan dua gandingan terbagus untuk di bahagian defense kita. So Ardinesh bagi aku pada musim lepas slowly aku nampak dia punya development dia, walaupun dia bukan pemain muda, tapi I'm still using the word development lah for him kerana kita jarang gunakan dia. Tapi apabila dia diberikan peluang, dia adalah. Okay, itu yang aku boleh katakan. Seterusnya adalah Farhan dan juga Darren Lock. So Darren Lock ni seringkali aku katakan dia ni sepatutnya digunakan di natural position dia as a striker. Even musim lepas pun dia tidak digunakan di position tersebut. So kalau kita tidak ingin mengambil pemain import, penyerang import, this is a good chance untuk kembalikan dia ke position asal dia lah. Lebih kurang macam tu. Manakala Farhan, kita level dia juga as a super sub untuk Sabah FC pada musim lepas. So it's about time untuk menaikkan taraf dia, level dia dalam skuad Sabah FC ni as a starting 11. Sudah. Itu lebih kurang macam tu. Tapi ya, manakala untuk pemain-pemain muda lain seperti Harit Zekli, minta maaf kalau aku salah sebut, Fakrul, Rusdi. So ini bagi aku perlu diberi masa lagi. Pasal again, untuk mereka beraksi di saingan Liga Super ni, dari segi pemerhatian aku tidak berada di level yang kita inginkan. So aku memerhatikan dia di sini, dia orang ni as a sub lah. Jadi basically kalau as a starting 11 Sabah FC, kita masih kurang 2 player untuk berada di atas padang. So maksudnya apa yang walaupun 13 orang, sebenarnya kalau boleh 13 orang ini cukup untuk berada di atas padang, tapi ianya belum cukup kuat untuk bilang orang mengharungi saingan bola siapa yang akan datang, baik dari segi starting 11, baik dari segi rotation. Itu yang aku perhatikan lah setakat apa yang telah kongsikan oleh Sabah FC ni. So I do believe
Diorang, I do believe sekarang ni diorang sudah start doing something di belakang tabir sekarang ni. So aku rasa akan ada lagi beberapa pengumuman yang akan dilakukan tidak lama lagi lah oleh Sabah FC mengenai kita sudah tahu siapa yang bersama Sabah FC, 13 orang tersebut. So we are waiting for siapa yang bakal join Sabah FC. Itu sekarang ni. At least aku mau squad ni dalam lebih kurang 30 orang lah. Lebih kurang macam tu. So itu yang aku harapkan bagi memastikan kita punya sekali lagi rotation depth squad kita berada dalam status yang cukup bagus. Walaupun ianya tidak kelihatan tidak mampu bersaing di bahagian teratas, tidak apa, tapi at least untuk mengekalkan, untuk berada di mid table pun bagi aku cukup bagus lah. That's why aku mengatakan benda ni ada positifnya juga. Lebih kurang macam tu. So okay guys, itu adalah pandangan aku. Lama video ni, minta maaf. Terima kasih kepada yang terus kekal sepanjang aku membuat rakaman, sepanjang aku mengeluarkan video ni untuk mendengar aku punya hujahan. So giliran anda pula untuk meletakkan pendapat anda. Letakkannya di ruang komentar di bawah dan bertemu lagi video seterusnya. Assalamualaikum.